الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Bab yang ke-10, beriman dengan Rasul. Jadi beriman kepada Rasul ini adalah merupakan sebahagian daripada rukun iman. Okey, terus. Pendahuluan. Beriman dengan Rasul merupakan salah satu daripada rukun iman yang 6 dan wajib dilakukan oleh umat Islam. Orang yang tidak beriman dengannya dikira kufur. Rasul bukanlah jawatan yang boleh diusahakan dengan melakukan upacara-upacara ibadah tertentu dan dipohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, orang yang menjadi Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul dan para Rasul dan Nabi, jawatan yang dimiliki oleh mereka atas pilihan Allah dan juga lantikan Allah, bukan dilantik oleh sesiapa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah hastafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Jadi Allah Ta'ala memilih Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sebagai Rasul lebih daripada manusia-manusia yang lain. Jadi oleh kerana Nabi dan Rasul adalah pilihan Allah, sudah tentu pilihan Allah itu tepat, tidak tersalah, tidak tersilap, sebagaimana anggapan golongan Syiah berdasarkan kepada pegangan, pendirian, i'tiqad mereka. Sepatutnya yang jadi Nabi akhir zaman ini siapa dia? Sayyidina Ali. Kerana malaikat Jibril tersilap di dalam menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Lalu Muhammad lah naik sebagai seorang Nabi lagi Rasul. Jadi kalau malaikat Jibril tersilap, Allah Ta'ala pun tersilap, tersilap pilih. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, ayat 6 surah Tahrim, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini dia buat apa sahaja yang diperintahkan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan sampai wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lah dilantik menjadi Rasul, Nabi lagi Rasul. Bukan satu kesilapan. Jadi semua jawatan Nabi-Nabi dan para Rasul adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lantikan daripada Allah Ta'ala. Jadi tidak berlaku kesilapan. Itu yang pertama. Yang keduanya, daripada kalangan manusia-manusia yang baik-baik itu diambil yang terbaik, yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling sesuai pada ketika itu di setiap zaman. Kan setiap zaman Allah Ta'ala lantik seorang Rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami telah membangkitkan pada setiap umat itu akan seorang Rasul. Jadi semua Rasul ni ajak orang sembah Allah Ta'ala, menjauhkan diri daripada taghut. Jadi kesimpulannya adalah pilihan dan lantikan daripada Allah. Sebab itu mana-mana Rasul kita tidak boleh mempertikaikan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tak boleh pertikai mana-mana Rasul pun tak boleh kita nak pertikai. Sebab ianya adalah merupakan satu jawatan, lantikan dan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terus. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memilih dirinya untuk menjadi Rasul yang menyampaikan wahyunya kepada manusia. Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan manusia untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia, dan bukan dalam kalangan jin untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Okey. Sebab apa tidak dilantik Rasul dan Nabi ini daripada kalangan jin dan malaikat? Sebab perwatakan, penampilan, keadaan, kedudukan mereka tak sama dengan manusia. Manusia nak ikut macam mana? Sebab bila nanti Rasul ni suruh ikut. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah, siapa dia? Muhammad itu,
adalah ikutan contoh yang baik. Jadi semua nak kena ikut Nabi. Kalau sekiranya dia lantik rasul itu daripada kalangan jin, mana kita boleh ikut? Kekuatan dia luar biasa, kemampuan dia luar biasa, fi'il perangai dia, tindakan tak sama dengan manusia. Begitu juga kalau lantik rasul dan Nabi daripada kalangan malaikat pun kita tak boleh nak ikut. Malaikat ni buat ibadat tanpa henti. Dia tak ada rehat, tak tidur, tak penat, tak letih, tak makan, tak minum. Kita boleh ikut? Tak boleh ikut. Jadi Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Yang disuruh ikut ni untuk mematuhi syariat Allah. Syariat Allah Ta'ala ini bagi manusia sesuai, diutuskan manusia juga sebagai seorang pembimbing, pengasuh, pendidik, bukan daripada jin dan juga malaikat. Sebab itu dalam Al-Quran juga orang kafir bila tengok Nabi SAW, di dalam surah Furqan menyebut, mengapalah rasul ini yakulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa rasul ni dia makan makanan, pergi berjalan ke pasar-pasar? Rasul apa? Patutnya rasul ni tak makan. Rasul ni ke duduk masjid kenapa berjalan ke pasar-pasar, berjalan ke tempat-tempat orang ramai? Ini tak layak jadi rasul. Kami tak nak ikut. Kalau dilantik malaikat jin untuk jadi rasul, lagi dia mau tak ikut. Allah Ta'ala pilih lantik manusia daripada kalangan manusia sebagai rasul pun mereka tak ikut. Ini adalah alasan-alasan, hujah-hujah untuk menolak daripada mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengemukakan berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai dalih supaya tak ikut. Rasul pun makan, dia pun manusia macam kami. Dia pun berjalan ke pasar-pasar, tak layak sebagai seorang rasul bertindak demikian. Oleh kerana itu kami tak nak ikut. Sepatutnya rasul ini diutuskan oleh Allah Ta'ala daripada kalangan malaikat, baru kami ikut. Itu alasan yang diberi oleh orang kafir Mekah. Okey, terus. Berdasarkan keterangan Al-Quran, Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diutuskan kepada sesuatu kelompok masyarakat adalah terdiri daripada masyarakat itu juga. Misalnya Nabi Nuh AS adalah berasal daripada masyarakat bagi dia AS sendiri dan bukan datang daripada masyarakat lain. Ini bertujuan untuk memudahkan penerimaan masyarakat terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasul dan Nabi terlibat. Begitu juga Nabi Muhammad. Majoriti pada masa itu jumlah bilangan ramai Arab apa? Arab Quraisy kan. Jadi untuk memudahkan supaya rasul ini diikuti, disokong, disokong dakwah yang disampaikan, dilantik daripada kalangan rasul itu daripada kalangan Arab Quraisy juga. Sebab itu ketika Nabi SAW menjadi khalifah di Madinah Al-Munawwarah, dia memerintahkan supaya pemimpin-pemimpin masyarakat ini dilantik daripada kalangan Quraisy. Al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin daripada Quraisy. Qaddimu Quraisyan wa la tuqaddimuhum, dahulukan Quraisy, jangan kamu mendahului mereka. Sebab bila satu bangsa itu ramai, kita kena lantik daripada pemimpin daripada kalangan puak itu, bangsa itu, supaya dia mudah mendapat sokongan, mudah mendapat majoriti. Contohnya di dalam negara kita Malaysia ni, majoriti rakyat Malaysia bangsa apa? Melayu. Jadi pemimpin negara kena orang Melayu. Bukan masalah perkauman, itu bukan isu perkauman, bukan fanatik kaum, bukan. Itulah sunnahnya. Lantik pemimpin negara, pemimpin negeri ini daripada kalangan orang Melayu. Dan orang Melayu ni satu bangsa yang sangat bertolak ansur, tidak pernah menzalimi orang lain kalau dia dilantik menjadi pemimpin. Kerana orang Melayu ini dia sinonim dengan agama Islam. Contohnya orang Melayu berada di negara Arab, beberapa orang Melayu duduk di dalam negara Arab, mempunyai kelulusan yang tinggi, pengalaman yang banyak di dalam mengurus, mentadbir, memerintah. Sesuai ada orang Melayu, jadi diangkat menjadi Perdana Menteri, Presiden, pemimpin di negara luar, di negara Arab ke, orang putih ke, India ke, sesuai tak? Tak sesuai. Sebab majoriti rakyat di sana bukan bangsa Melayu. Jadi Malaysia ni bangsa Melayu, jadi kena pilih orang Melayu menjadi pemimpin negara, pemimpin masyarakat, kerana mereka adalah merupakan suatu bangsa majoriti. Ini bertepatan dengan sunnah. Sunnah ni bukan masalah kita kata masalah biasa amalan sahaja, termasuklah di dalam bab pemerintahan.
Jadi Nabi SAW dilantik daripada bangsa Arab Quraisy yang merupakan majoriti penduduk Mekah pada ketika itu, supaya Nabi SAW mudah untuk menyampaikan seruan dakwah kepada masyarakat, supaya dakwah yang disampaikan mudah diterima. Okey, terus Maksud Nabi membawa maksud orang yang disampaikan perintah dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi ni apa dia? Definisi ataupun takrif Nabi, man lahu nabaun. Apa dia? Mana Nabi? Man lahu nabaun. Sesiapa yang baginya, sesiapa yang memiliki cerita. Nabi-nabi cerita. Orang yang ada maklumat, orang yang ada cerita. Maklumat itu apa? Maklumat itu adalah wahyu. Dia dapat maklumat daripada Allah Ta'ala. Amma yatasa'alun anin nabi'il azim. Mereka saling bertanya tentang apa? Nabak, cerita yang besar tentang masalah kiamat. Maknanya nabak ni maknanya maklumat, cerita. Nabi-nabi ini adalah orang yang mempunyai maklumat dan orang yang mempunyai cerita. Maklumat daripada Allah Ta'ala, iaitu wahyu. Okey, terus Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Maksudnya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh. Nabi maknanya beritahukanlah, sampaikanlah maklumat. Jadi maklumat itu ambil daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Ta'ala arahkan, perintahkan supaya Nabi sampaikan kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah Ta'ala ini maknanya hamba Allah, terdiri daripada dua. Maknanya manusia yang beriman, hamba yang beriman, dan juga hamba yang tidak beriman. Jadi kepada hamba-hamba aku ini kena terangkan, aku ni maha pengampun lagi maha penyayang. Okey, terus Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allah alayhi arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وإذ أسر النبي. Dan ingatlah, telah merahsiakan oleh Nabi SAW. Asarra maknanya menyampaikan berita secara rahsia. Orang sebut sir kan. Kita semayang ni ada semayang apa? Sirriyah dan juga jahriyah kan. Maklumat yang disampaikan kepada manusia ada sir, ada jahar, ada sirriyah, jahriyah. Nabi SAW telah merahsiakan oleh Nabi kepada sebahagian daripada isterinya. Hadisah, cerita. Sababun nuzul kepada ayat ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi telah memberitahu kepada Hafsah binti Umar, dia telah minum madu di rumah Zainab binti Jahshin. Lalu dia beritahu kepada Hafsah, Rasulullah kata jangan beritahu kepada isteri-isteri yang lain, madu-madu kamu yang lain. Ini rahsia aku dengan kamu. Sebahagian daripada riwayat menyebut Nabi beritahu kepada Hafsah dia tidak akan meniduri, berjimak salah seorang daripada isteri dia. Aku cerita kat kamu je, kamu jangan cerita orang lain. Tiba-tiba Hafsah ini dia dedahkan, dia bongkarkan rahsia ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bila dia cerita seorang macam kita lah, biasa kan, aku beritahu benda rahsia ni, kamu jangan cerita orang tau. Atau orang ni pula, aku beritahu kat kamu jangan cerita orang tau. Akhirnya satu kampung tau. Jadi asalnya ayat 1 surah Tahrim tu. Nabi, ya ayuhan nabi.
Asal dia ada daripada permulaan ayat, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagi kamu. Kalau riwayat yang pertama, maknanya madu. Dia takut isteri dia yang lain rasa cemburu bila dia pergi minum madu di rumah Zainab binti Jahshin, sehingga beberapa hari dia tak balik rumah. Sebenarnya mengikut beberapa lama lah dia tak balik rumah. Jadi memang mengikut giliran dia. Nabi pergi mengikut giliran masing-masing. Jadi bila dah diketahui oleh sebahagian daripada isteri dia, diharamkan diri dia daripada minum madu. Lalu Allah Ta'ala kata, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, mengapakah kamu telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagi kamu. Tabtaghi maradata azwajik, kamu mengharapkan kerelaan, kesukaan isteri-isteri kamu. Oleh kerana nak jaga hati isteri, terpaksa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Allah Ta'ala tegur Nabi, kenapa kamu nak haramkan madu? Riwayat yang kedua, dia mengharamkan dia bergaul dengan salah seorang daripada isteri, sedangkan itu dihalalkan oleh Allah. Semata-mata nak jaga isteri kamu, kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Qad faradallahu lakum, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ataupun memfardukan bagi kamu tahillata aymanikum, kebebasan daripada sumpah kamu. Wallahu maulakum, dan Allah Ta'ala itu pelindung kamu. Wa huwal alimul hakim, Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Seseorang yang bersumpah, macam Nabi sumpah tadi kan, jadi semua hukum-hukum Islam ni, benda tu kadang-kadang berlaku kepada Nabi. Bagaimana cara nak mengenengahkan hukum syariat, Nabi buat begini-begini, benda tu telah menjadi hukum. Kadang-kadang dilakukan oleh para sahabat. Contohnya macam mana nak sebat orang berzina, minum arak kan, berapa kali sebatan, berapa orang saksi. Maknanya berlaku sahabat membuat kesilapan ditakdirkan oleh Allah, melakukan sesuatu perbuatan, tindakan menyebabkan turunnya hukum, turunnya wahyu daripada Allah. Yang ni nak ceritanya hukum tentang apa dia, orang yang bersumpah, kifarat sumpah tu macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan Nabi SAW bersumpah. Jadi bagaimanakah kifarat sumpah? Kalau kita baca di dalam wa idza sami'u juzuk yang berapa? Juzuk yang ke-7 kan, surah Al-An'am ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Bukan surah Al-An'am, surah Maidah. Surah Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menghukum kamu dengan sumpah yang lara, yang tidak disengajakan. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, tetapi Allah Ta'ala menghukumkan kamu sesuatu sumpah yang disengajakan. Jadi nak tebus kifarat sumpah ni apa dia? Nak batal balik sumpah tu. Kita telah bersumpah, tersilap, nak batal balik macam mana? Allah Ta'ala cerita hukum dia, ayat 89 surah Al-Ma'idah ini, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Kifarat sumpah ini memberi makan 10 orang. 10 orang maknanya 10 cupok makanan, min awsati ma tut'imuna ahlikum, makanan yang pertengahan yang kita beri makan keluarga kita. Kalau kata jenis beras apa, contohnya beras ni ada beberapa jenis, beberapa keadaan, kualiti beras kan, beras mahal, pertengahan dan beras murah. Yang biasa-biasa kita bagi makan ahli keluarga kita, beras jenis apa? Sesuatu makanan asasi, beras ke gandum dan sebagainya. Jadi yang itulah yang kita bagi kifarat sumpah 10 orang. 10 orang miskin. Ataupun au kiswatuhum, ataupun bagi pakaian 10 orang. Nak tebus dosa kesalahan kifarat tadi. Au tahriru raqabah. Yang pertama bagi makan, yang keduanya memerdekakan seorang hamba. Rasulullah ni dia terpaksa kena memerdekakan seorang hamba dia kerana tadi dia telah bersumpah. Kalau tak ada makanan yang nak diberi kepada orang, 10 orang miskin, ataupun hamba tak ada,
faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin. Puasa 3 hari Allah Ta'ala kata. Tebus kifarat sumpah ni. Yang ketiga, puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum, yang demikian itu penebus sumpah kamu. Idza halaftum, apabila kamu telah bersumpah. Wahfazu aymanakum, jagalah, peliharalah sumpah-sumpah kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, yang demikian itu menerangkan oleh Allah Ta'ala bagi kamu ayat-ayatnya. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Jadinya Nabi SAW beritahu kepada Hafsah apa yang berlaku kepada dia, peristiwa dia tu sama ada dengan madu ataupun dia berjanji tidak menggauli sebahagian daripada isteri dia. Beritahu kepada Hafsah jangan cerita kepada isteri-isteri yang lain, menyebabkan mereka akan cemburu. Kita tengok isteri-isteri Nabi ni disebut sebagai apa? Istilah apa isteri Nabi ni disebut dalam Quran? Ummahatul mu'minin, ibu kepada semua orang beriman, dan mereka semuanya ahli syurga. Ya Allah Ta'ala sebut dia dalam surah Al-Ahzab, semua ahli syurga isteri Nabi ni, tak kecuali. Ahli syurga pun ada sikap perasaan cemburu yang begitu kuat daripada kalangan madu-madu mereka. Ahli syurga, jaminan daripada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Semua sahabiah ni, sebagaimana sahabi juga, sahabat-sahabat daripada kalangan lelaki Allah Ta'ala redha dan mereka redha kepada Allah. Begitu juga sahabiah, termasuklah azwaj, isteri-isteri Nabi yang dijami ahli syurga yang Allah Ta'ala redha kepada mereka, pun ada memiliki perasaan cemburu yang kuat. Sebab tu Nabi kata, aku beritahu kat kamu Hamsah, kamu jangan cerita kepada orang lain. Sebenarnya orang kahwin lebih daripada seorang ni bukan seronok ni. Hari-hari ada masalah. Nampak dia seronok tapi dalam kepala penuh serabut. Ada kawan saya tu, dia kahwin lebih daripada seorang. Salah seorang pada isteri dia nak tikam dia. Bawa pisau nak tikam dia, dia ceritakan saya. Tapi dia tak ada lah di sini. Nak tikam dia. Maknanya jadi sampai macam tu, konflik rumah tangga. Sebab apa? Memang adat. Bukan satu benda, kita kata satu benda yang pelik, ganjil. Benda adat, adil. Isteri-isteri Nabi taklah sampai tikam kan. Tapi ada perasaan cemburu. Baru-baru ni dah dengar orang kan, 2 hari lepas kita bagi penerangan akad nikah di Perlis senang. Ramai lah nak kahwin 2, nak poligami. Dengar cerita malam ni pula tak jadi, cancel. Pak Syekh, dengar cerita malam ni pula cancel, tak jadi. Tidak dulu seronok nak kahwin pergi Perlis mudah, ijab kabul dia senang. Dengar maklumat malam ni pula tak jadi, pening kepala. Elok-elok boleh duduk tidur seronok kan, tenang di rumah. Lalah duduk tidur masjid surau, iktikaf. Tak berani nak balik. Jadi Nabi bagi tahu kepada sebahagian daripada isteri dia. Tiba-tiba falamma naba'at bihi azharahullah. Bila Nabi bagi tahu kepada Hafsah, Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan, ya Hafsah ni cerita dengan orang lain. Dia report kepada isteri yang lain. Arafa ba'dahu. Allah Ta'ala menzahirkan apa yang Hafsah buat, beritahu kepada Nabi. Lalu bila beritahu kepada Nabi, terkejutlah Nabi. Sedangkan dia dah berjanji dengan Hafsah, jangan beritahu maklumat ini kepada isteri-isteri yang lain. Falamma nabba'aha bihi, maka tak kala telah menceritakan akan Nabi, telah mencerita oleh Nabi akannya Hafsah, bihi dengan cerita tadi, dengan maklumat yang Allah Ta'ala laporkan, dedahkan kepada Nabi. Qalat, Hafsah kata, man amba'aka hadha, siapa yang beritahu ni? Sedangkan kita dua je. Rahsia ni antara kita berdua. Yang kamu kata jangan cerita dengan orang lain, aku dah terlepas cerita dengan orang lain. Siapa yang beritahu ni? Siapa yang bongkarkan cerita yang aku telah dedahkan maklumat ini kepada orang lain? Lalu Nabi kata, nabba'ani al-alimul khabir, telah memberitahu kepada aku seorang yang sangat mengetahui lagi teliti. Bukan seorang ni, maknanya isim fa'il, yang maknanya seorang ni maknanya manusia. Ini bukan manusia, Allah Ta'ala telah memberitahu kepada aku yang alim, yang maha mengetahui lagi teliti. Siapa dia maha alim? Allah. Siapa yang paling teliti? Allah.
Yang bagi tahu kepada aku Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha teliti. Kamu nak kata apa? Yang bagi tahu aku bukan orang lain. Aku pun tak tahu kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu. Tapi Allah lah yang membongkarkan. Nabi pun cerita sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala maklumkan kepada dia. Dia tak bagi tahu kepada semua, kepada Hafsah. Yang Allah Ta'ala bagi tahu, dia takut Hafsah malu. Dia jaga hati perasaan isteri dia. Jadi isunya di sini, syahidnya apa dia? Nabba'ani. Maknanya telah memberitahu kepada aku. Nabiyun man lahu naba'un. Nabi-nabi ini orang yang ada maklumat, ada cerita. Nabi ada maklumat, ada cerita daripada Allah, iaitu wahyu. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi. Jadi Hafsah terkejutlah, siapa yang beritahu ni, membongkarkan cerita ni. Nabi SAW kata, yang beritahu kepada aku adalah Allah. Okey, terus maksud Rasul, orang yang disampaikan wahyu berbentuk risalah dan diperintahkan mengamalkan, membawa dan menyebarkannya kepada manusia. Maknanya Rasul risalah, maknanya maklumat. Utusan, risalah tu utusan. Utusan ni maknanya diutus oleh siapa? Nabi sebagai utusan diutus maknanya dihantar. Dihantar oleh siapa? Dihantar oleh Allah kepada umat manusia untuk menyampaikan sesuatu maklumat tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus perbezaan antara Nabi dan Rasul. Yang masyhur dalam kalangan ulama, Nabi berbeza dengan Rasul. Nabi lebih umum daripada Rasul. Rasul merupakan manusia yang disampaikan syariat dan diperintahkan menyebarkannya kepada manusia. Sebaliknya Nabi disampaikan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Setiap Rasul adalah Nabi, tetapi setiap Nabi tidak semestinya Rasul. Yang kita wajib tahu tu maknanya yang 25 orang tu lah. 25 orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Mereka ini Nabi lagi Rasul. Tapi yang banyak-banyak lagi yang dicerita, disebut dalam kitab bilangan dia, kita tak tahu pun. Tak wajib pun kita tahu siapa nama dia, bangsa apa, kita tak wajib tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, selain daripada 25 orang ni yang Allah Ta'ala sebut nama-nama seorang-seorang tu kan, dalam 25 orang ni sebut semua, Allah Ta'ala sebut nama dia. Selain daripada tu ramai lagi, tetapi Allah Ta'ala tak sebut nama. Jadi kita kena pegang macam mana? Selain daripada 25 ni ada lagi Rasul, dan juga Nabi yang kita tidak ketahui. Jadi tak perlu kita nak bedah siasat, kerana Quran pun tak beritahu, Nabi pun tak beritahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebut dengan secara umum. Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Rusulan, rasul-rasul yang kami kisahkan, kami sebutkan kepada kamu, dan sebahagian rasul-rasul yang kami tak beritahu. Bila Allah Ta'ala tak beritahu, tak usahlah kita nak cari, taubat kita tak jumpa. Andaian dia sebut bilangan berapa yang sebenar tu andaian sahaja. Di sudut bilangan yang tepat kita tak tahu. Padanlah bagi kita, selain daripada 25 orang ni, ada lagi rasul yang lain. Bilangan dia, jumlah dia lebih ramai, dan Nabi lebih ramai jumlah dia daripada rasul, yang kita tidak dapat mengesan tentang nama-nama mereka dan jumlah yang sebenar. Wallahu alam. Okey, terus lagi. Kita sebut kalau orang tanya berapa orang, wallahu alam. Allah Ta'ala pun tak bagi tahu jumlah yang sebenar di dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan di atas sebenarnya bagi sebagian ulama kurang tepat, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, dia telah mengutuskan para rasul dalam firman-Nya, wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyati fayansakhu Allahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan tidaklah kami mengutuskan, wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami utuskan mana-mana rasul sebelum engkau. Kami utuskan sebelum engkau min rasulin wala nabiyyin, tidak kami utuskan sebelum engkau mana-mana orang daripada kalangan rasul dan mana-mana orang daripada kalangan nabi, illa idza tamanna, melainkan apabila rasul dan nabi itu bercita-cita, berhasrat, niat untuk menyampaikan kepada umat mereka apa yang diarahkan oleh Allah.
apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, alqasyaitanu fi umniyatihi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bila mereka bercita-cita untuk mengacau, mengganggu apa yang nak disampaikan oleh Nabi, bila Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi dan Rasul, Nabi nak sampaikan kepada umat, dihalang terhadap cita-cita Nabi. Fayansakhullahu ma yulqis syaitanu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghapuskan apa yang ada di dalam hati Nabi, yang syaitan duk ganggu, jangan sampaikan, diganggu kan, diganggu dan dikacau, supaya dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang disampaikan, yang perlu disampaikan oleh Nabi dan juga Rasul itu terhalang. Jadi Allah Ta'ala batalkan gangguan-gangguan tersebut. Summa yuhkimullahu ayatihi, kemudian Allah Ta'ala menguatkan Rasul dengan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengukuhkan Rasul dan Nabi dengan ayat-ayatnya. Maknanya segala usaha yang dilakukan oleh syaitan untuk menghalang tidak berjaya. Wallahu alimun hakim, Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey, terus. Jika yang membezakan antara Rasul dan Nabi terletak pada perintah supaya menyampaikan syariat kepada manusia, bermakna Nabi juga diperintahkan supaya menyampaikan syariat kepada manusia. B. Perbuatan meninggalkan menyampaikan syariat kepada manusia berarti menyembunyikan wahyu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'sibuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Tuhanmu. Kalau kamu tak sampaikan, kamu termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran. Dan Allah Ta'ala memelihara kamu daripada kalangan kejahatan manusia. Sebab itu kitman. Apa makna kitman? Menyembunyikan risalah ini adalah merupakan sifat yang mustahil bagi Nabi Muhammad dan seluruh Rasul dan para Nabi. Sifat menyembunyikan ini, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan wahyu adalah suatu perkara yang mustahil bagi para Nabi dan juga para Rasul. Okey, terus. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah menurunkan wahyu dengan tujuan untuk disembunyikan dan ditanam dalam dada-dada manusia sahaja. Kemudian ilmu yang berkaitan wahyu itu mati begitu sahaja, berikutan dengan kematian individu yang disampaikan wahyu tersebut. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut beberapa ayat kan, suatu kesalahan yang besar dan akibat buruk yang akan menimpa orang yang menyembunyikan kebenaran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang bunyikan kebenaran yang berupa petunjuk yang kami telah turunkan di dalam Alkitab, mereka sembunyikan daripada pengetahuan manusia, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang melaknat, yang boleh melaknat. Ini suatu amaran daripada Allah Ta'ala. Orang yang ada ilmu, ada maklumat, dia tak cerita betul. Ayat ini, sebab nuzul kepada ayat ini nak cerita tentang ulama Yahudi. Ulama Yahudi memang dia suka menyembunyikan kebenaran, dia tak cerita betul. Dalam keadaan dia tahu, dia tak berani. Sebab dia cari makan, dia bekerja dengan kafir Quraisy yang bagi upah kepada mereka supaya menyembunyikan maklumat yang sebenar. Di antara maklumat yang sebenar iaitu tentang sifat-sifat kenabian. Allah Ta'ala tegur beberapa tempat dalam Quran. Bila tahu, kena bagi tahu, tidak dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk yang boleh melaknat. Jangan menyembunyikan kebenaran, jangan takut, jangan bimbang, jangan duk fikir tentang tentangan, tentang kebencian, tentang halangan-halangan daripada manusia, kritikan daripada manusia, sehingga tak berani nak beritahu benda yang benar. Jadi di akhirat besok akan menerima azab yang pedih daripada Allah Ta'ala. Ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut apa dalam muka surat sebelah tu, juzuk yang kedua juga, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Yang tu lagi dahsyat, mereka tak makan melainkan api neraka. Sebab sembunyikan kebenaran, cari makan kan, cari makan dengan orang upah, waktu ulama Yahudi dan Nasrani. Esok makan, ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, mereka tidak makan melainkan api neraka. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim, Allah Ta'ala tidak bercakap dengan mereka
bercakap dengan percakapan yang bersompan kepada mereka. Allah Ta'ala akan kasari bila bercakap dengan mereka, tidak membersihkan mereka daripada sebarang dosa. Ada pun orang beriman, Allah Ta'ala bersihkan dosa. Ini di antara akibat kesan daripada menyembunyikan kebenaran yang Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran. Okey, terus. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Uridat 'alayya al-umamu faj'ala yamurru an-nabiyyu ma'ahu rajul, wan-nabiyyu ma'ahu rajulan, wan-nabiyyu ma'ahu rahtu, wan-nabiyyu laysa ma'ahu ahad." Dibentangkan kepada aku akan umat-umat yang terdahulu, dan faja'ala yamurru nabiyyu, dan Nabi berjalan bersama dengan dia seorang lelaki. Dibentangkan kepada Nabi, didedahkan kepada Nabi oleh Allah Ta'ala, digambarkan kepada Nabi Muhammad tentang Nabi yang terdahulu. Ada di kalangan Nabi, mereka mempunyai seorang pengikut, seorang je, bertahun-tahun menyampaikan dakwah, duk ceramah, duk mengajar orang ni, pengikut hanya seorang. Sepatutnya Nabi ni, kekasih Allah Ta'ala, apa yang disampaikan penuh hikmah. Bukan masalah kadang-kadang orang tak terima kita ni masalah peribadi kita. Orang tak terima ceramah, pendidikan kita, kuliah kita, orang tak suka dengar kan. Masalah peribadi, kelemahan kita sendiri. Tapi Nabi-Nabi pun bukan ada kelemahan apa, tapi mengikut dia orang. Dan Nabi wa ma'ahu, wan nabiyyu ma'ahu rajulani, ada pengikut mereka dua orang. Wan nabiyyu ma'ahu rahtun, dan ada di kalangan Nabi pengikut yang ramai. Rahtun ni satu kumpulan. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun, ada di kalangan Nabi seorang pengikut pun tak ada. Sebab itu bukan menjadi ukuran, bukan sebagai jadi kayu pengukur sesuatu perjuangan itu pengikut dia ramai ataupun sedikit, followers dia sedikit ataupun ramai. Sekarang ni orang nak tengok followers dia puluh ribu, ratus ribu, setengah juta kan. Oh, dia betul lah, glamour. Hak ni tak apa glamour, hak ni glamour, hak ni kurang glamour. Itu bukan ukuran. Pengikut ramai ke kurang, itu bukan ukuran. Ukurannya betul ke salah. Betul ke salah dah kita sebut di dalam kuliah-kuliah yang lepas. Siapa-siapa yang mengambil, membawa ajaran dakwahnya mengikut Allah dan Rasul, bila sebut diambil daripada Quran, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, kebenaran daripada Tuhanmu, jangan kamu termasuk daripada kalangan orang yang ragu. Bila nak menyampaikan dakwah mesti ada fakta, dalil, hujah, ada bukti daripada Quran dan hadis. Bila disampaikan, diterangkan kepada masyarakat, kepada orang ramai, orang tak boleh terima. Itu orang punya pasal. Itu bukan tanggungjawab kita. Kita bukan menjadi suatu kewajipan untuk kita memaksa masyarakat mengikut kita. Tidak. Kita hanya diperintahkan menyampaikan sahaja, walaupun tak nak ikut. Kadang-kadang sampai berbuih mulut kita hurai kan, terang, baca kitab, kemukakan dalil, Quran, hadis, pendapat ulama muktabar. Kadang-kadang orang sikit orang tak heran. Last sekali dia komen tu, ini Wahabi, dia kata. Wahabi memang perangai macam tu, dia bukan pegang pendapat ulama, dia duk kira Quran hadis. Saya duk tengok komen-komen bila kita mengajar, kita terang, kita bagi kuliah. Ni memang Wahabi macam tu lah. Dia menikah pakai pendapat ulama. Padahalnya pendapat ulama mana kita tak pakai. Kalau kata ulama mazhab tu, 4 pendapat ulama ni kita pakai. Luar daripada pendapat ulama imam yang 4 pun kita pakai. Golongan yang dituduh sebagai Wahabi lah paling kuat berpegang dengan pendapat ulama, paling banyak mengambil aqwalul ulama, ijtihad ulama, pendapat ulama, perbahasan yang dikemukakan oleh ulama. Orang Wahabi dah paling kuat. Sebab dia nak tarjih yang mana betul, yang mana salah, yang mana kuat, yang mana kurang kuat, yang mana sahih, yang mana tidak sahih. Lagi kuat pegang pendapat ulama. Cuma tuduhan lah. Mereka melontarkan dengan berbagai-bagai tuduhan. Jadi ni isunya apa hadirin sekalian? Bukan masalah pengikut ramai tak pengikut ramai. Sebab sekarang ni menjadi kayu ukur kepada sebagian masyarakat itu, tengok siapa followers dia paling ramai, pengikut dia paling ramai. Kalau dia mengajar di depan tu berapa orang? Kalau 2-3 orang dia ni tak hebat, tak betul ya. Kalau ramai, penuh masjid, penuh surau, penuh dewan, hak tu baru betul.
Sedangkan ukuran apa kita sebut tadi, siapa yang mampu mengenegahkan dalil Quran hadis dan pendapat ulama muktabar, yang tu betul. Walaupun pengikut dia tak ramai. Jadi kita tengok Nabi tak betul ke? Ada 2 orang, seorang pengikut. Ada di kalangan Nabi seorang pengikut pun tak ada. Adakah dia tak betul? Kena ingat ni. Malah ni ambil satu isu, satu poin penting ni. Suatu ilmu, satu maklumat penting, bukan jumlah orang yang mengikut, yang menjadi pengikut kita, tetapi sejauh manakah kebenaran yang dibawa. Yang tu ukuran. Kebenaran yang dibawa, sejauh manakah dia membawa kebenaran. Bukan diukur berdasarkan kepada jumlah pengikut. Okey, terus. Berdasarkan keterangan di atas, Nabi juga diperintahkan menyampaikan syariat kepada manusia. Manusia menunjukkan reaksi yang berbagai-bagai dalam menerima dakwah yang dibawa oleh para Nabi tersebut. Jadi bila menyampaikan dakwah, tengok reaksi yang berbagai-bagai. Berbagai bentuk daripada sikap orang yang dengar penyampaian yang disampaikan oleh Nabi. Macam zaman sekarang dan berterusan sampai kiamat begitu. Berbagai-bagai reaksi orang, berbagai-bagai andaian orang, berbagai-bagai penilaian orang. Orang nak nilai kat mana tu pulang. Yang pentingnya kita ada betul ke salah. Okey, terus. Dengan itu maksud yang terpilih berkaitan dengan definisi Nabi dan Rasul ialah orang yang diwahyukan dengan syariat yang baharu, manakala Nabi merupakan orang yang diutuskan untuk memperakui syariat Nabi sebelumnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.